This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini untuk kami membentangkan proposal final project bagi audio and video teknologi. Saya Alif Aiman bin Syahril, nombor matrik 19BE02016. Saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Fazli, nombor matrik 19BE02029. Saya Amrul Hakim bin Abdul Manaf, 19BE02034. Okey, untuk tajuk kami ambil daripada buku Pendidikan Islam tingkatan 1 yang bertajuk Sabar Menghadapi Ujian. Untuk episod 1, kami menceritakan tentang ujian dalam beribadah. Episod kedua, ujian dalam belajar. Dan episod yang ketiga, ujian dalam pekerjaan. Sinopsis untuk ketiga-tiga episod yang kami sediakan adalah untuk menceritakan tentang masalah atau ujian yang dihadapi oleh masyarakat masa kini kerana kebelakangan ini banyak golongan yang terkesan disebabkan oleh wabak COVID-19, antaranya ialah ujian di tempat kerja, ujian semasa belajar dan sebagainya. Selain itu, kisah ini juga menceritakan tentang cara-cara untuk menghadapi ujian, antaranya solat, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Okey, baiklah. Untuk skrip editor disediakan oleh Alif Aiman, videographer Muhammad Zulkifli, kamera operator Amirul Hakim, set arrangement Muhammad Zulkifli, dialog director Alif Aiman, audio editor Amirul Hakim dan video editor Muhammad Zulkifli. Okey, baiklah. Gear yang digunakan adalah untuk input, kami menggunakan kamera dan mikrofon. Output, speaker, laptop dan headphone. Dan software yang digunakan adalah Storyboard dan Wondershare Filmora X. Okey, berikut adalah kru kami. Directed by Alif Aiman, Muhammad Zulkifli, Amirul Hakim. Written by Alif Aiman, Muhammad Zulkifli, Amirul Hakim. Dan produced by Alif Aiman, Muhammad Zulkifli dan Amirul Hakim. Okey, watak yang digunakan ketika berlakon adalah episod pertama, Hakim, Encik Muaz, Rostam dan Bakri. Episod 2, Ahmad, Ainul dan Encik Saiful. Dan episod ketiga, Firman, Tuan Malik, Along dan Umi. Okey, baiklah, sekarang adalah anggaran perbelanjaan. Item pertama adalah mikrofon yang berharga RM80. Kamera yang berharga RM4,550. Speaker RM400. Laptop berharga RM2,000. Tripod berharga RM200 dan headphone berharga RM170. Dan jumlah keseluruhannya adalah RM7,400 Malaysia. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada storyboard dan skrip. Okey, baiklah, bagi episod 1 yang bertajuk ujian dalam beribadah. Berikut adalah karakter yang digunakan dalam episod 1. Yang pertama, Hakim sebagai jemaah, Encik Muaz sebagai AJK Masjid, Rostam dan Bakri sebagai jemaah. Okey, baiklah, untuk storyboard, untuk scene pertama, shot type yang digunakan ialah very wide shot, camera movement pan shot, location di kawasan kampung. Note adalah paparan bacaan ayat suci Al-Quran. Scene kedua, shot type-nya adalah wide shot, camera movement, tilt shot, location di tepi jalan.
Note hakim sedang berjalan di tepi jalan. Scene 3, shot type very wide shot, camera movement, pedestal shot, location di masjid, note lowongan azan. Bagi scene 4, shot type adalah mid shot, iaitu camera movement, pan shot, location di tepi jalan, note hakim terdengar lowongan azan. Scene 5, shot type very wide shot, camera movement, dolly shot, location di masjid, note nota hakim menuju ke masjid. Bagi scene 6, shot type yang digunakan ialah two shot, camera movement, pan shot, location di dalam masjid, hakim berbual dengan AJK masjid. Okey, untuk scene 7, mid shot, pedestal shot, location di dalam masjid, hakim sedih tak dapat solat di dalam masjid. Scene 8, shot type very wide shot, camera movement, tracking shot, location di luar masjid, note hakim meninggalkan masjid. Scene 9, shot type wide shot, camera movement, pan shot, location di rumah hakim, note sebulan kemudian. Scene 10, shot type wide shot, camera movement, tilt shot, location di dalam rumah, note hakim sedang berzikir. Scene 11, shot type mid shot, camera movement, pan shot, location di dalam rumah, note hakim sedang berdoa. Scene 12, shot type medium close up, location di dalam rumah, note dapat berita gembira. Okey, seterusnya scene 13, shot type mid shot, camera movement, pan shot, location di dalam rumah, note hakim bersyukur. Scene 14, shot type wide shot, camera movement, tracking shot, location di luar rumah, note hakim terus keluar rumah. Scene 15, shot type wide shot, camera movement, tracking shot, location di luar masjid. Scene 16, shot type two shot, camera movement, pan shot, location di dalam masjid, note hakim sedang berbual dengan AJK masjid. Dan scene yang terakhir, shot type yang digunakan ialah medium close up, camera movement, pan shot, location di dalam masjid, note hakim sedang solat bersama dengan jemaah lain di dalam masjid. Okey, berikut adalah skrip bagi episod 1. Secara ringkasnya pada scene 1 akan dipaparkan ayat suci Al-Quran daripada surah Hud ayat 11. Dan scene 2, pada suatu hari hakim sedang berjalan kaki menuju ke sesuatu tempat. Selepas itu kedengaran bunyi suara azan sedang dilaungkan. Jadi selepas itu hakim berhenti seketika sambil melihat ke arah masjid sambil termenung. Sejurus selepas itu hakim terus berjalan menuju ke masjid. Setiba sahaja dalam masjid, hakim bertemu dengan Pak Cik Muaz iaitu AJK masjid dan bertanya, iaitu dialognya, hakim, Assalamualaikum Pak Cik, boleh saya solat di masjid ini? Lalu Pak Cik Muaz menjawab, Waalaikumsalam, minta maaf hakim, tak boleh solat di sini, ini arahan pemimpin, kita kena ikut. Lalu hakim sendiri tahu kan situasi COVID-19 kat negara kita sekarang macam mana. Lalu hakim pun berasa sedih dan kecewa kerana tidak dapat solat di masjid. Seterusnya setelah itu hakim pun pergi meninggalkan masjid dengan sedih. Dan setelah itu sebulan kemudian selepas hakim tidak dapat solat di masjid, setelah sebulan kemudian setelah tidak dapat beribadah di masjid, hakim hanya dapat beribadah di rumah sahaja. Dan semasa di rumah hakim sedang berzikir di ruang tamu. Setelah berzikir, hakim berdoa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Oleh itu Engkau pemudahkan segala urusan aku agar aku dapat kembali beribadah di rumahmu. Amin.
Dan sejurus selepas Hakim berdoa, Hakim mendapat berita gembira bahawa jemaah boleh solat di masjid semula melalui berita di televisyen. Hakim pun bersyukur kehadap Allah kerana doanya dimakbulkan. Hakim pun mengucapkan Alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah. Sejurus mendapat berita gembira itu, Hakim pun terus keluar rumah menuju ke masjid dengan perasaan yang gembira. Setiba saja di masjid, Hakim mendapati azan sedang dilaungkan. Jadi Hakim juga gembira dapat melihat suasana di luar masjid, melihat ramai jemaah dapat kembali semula ke masjid untuk solat bersama-sama, solat secara berjemaah. Jadi setiba saja di dalam masjid, Hakim bertemu lagi dengan Pak Cik Muaz, iaitu AJK Masjid, dan berbual. Jadi Pak Cik Muaz pun menegur Hakim, menyapa Hakim, Assalamualaikum Hakim, sudah lama, sudah tahu kan tentang berita hari ini? Hakim pun menjawab, Waalaikumsalam, Alhamdulillah jemaah dah boleh solat semula di masjid. Dan scene yang terakhir ialah tu scene 17, Hakim dan suasana Hakim dan jemaah lain sedang beribadah di dalam masjid, iaitu ibadah masing-masing sementara menunggu waktu iqamat. Jadi itu secara ringkasnya daripada episod 1. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita pergi kepada episod 2, iaitu yang bertajuk ujian dalam belajar. Seterusnya. Baik, pada episod 2 ni dia terdapat 13 scene dan juga 3 karakter, iaitu karakter utama iaitu Ahmad ataupun Abang, dan karakter kedua adalah Ainun ataupun adik, dan yang karakter ketiga adalah Encik Saiful ataupun agensi bantuan. Seterusnya. Baik, sini terdapat 3 scene. Yang scene pertama adalah saya menggunakan shot type, iaitu very wide shot, dan kamera movement menggunakan pan shot. Location ni adalah kawasan luar perumahan, dan ni adalah seperti satu bagi di kawasan luar rumah. Baik, scene yang kedua adalah menggunakan shot type menggunakan wide shot, kamera movement menggunakan tilt shot. Location adalah di dalam bilik, dan dia punya note adalah Ahmad sedang tekun belajar. Dan scene ketiga adalah shot yang digunakan adalah wide shot, camera movement adalah tilt shot, locationnya berada di dalam bilik, dan juga note-nya adalah laptop Ahmad telah rosak. Maksudnya. Baik, scene yang keempat, shot type yang digunakan ialah wide shot, camera movement ialah tilt shot, locationnya adalah di luar rumah, dan ketika ini note adalah Ahmad sedang dalam keadaan marah. Dan scene yang kelima adalah yang saya menggunakan shot type adalah two shot, camera movement ya tilt shot, locationnya berada di luar rumah, dan note-nya adalah adik sedang menasihati Ahmad. Dan scene yang keenam, saya menggunakan shot type two shot, camera movement tilt shot, locationnya berada di luar rumah, dan note type berada Ahmad berada dalam keadaan reda dan pergi untuk menunaikan solat. Ya, pada scene yang ketujuh, shot type yang digunakan mid shot, camera movement menggunakan pan shot, locationnya berada di dalam bilik, dan note-nya Ahmad sedang menunaikan solat. Dan scene yang ke-8, menggunakan shot type mid shot, camera movement menggunakan pan shot, location di dalam bilik, dan note-nya adalah Ahmad sedang membaca Al-Quran. Dan scene yang ke-9, shot type yang digunakan mid shot, camera movement menggunakan pedestal shot, locationnya berada di dalam bilik, dan note-nya adalah Ahmad sedang membuka telefon bimbitnya. Terusnya. Baik, pada scene yang ke-10 menggunakan shot type extreme close up, dan locationnya berada di dalam bilik, dan note-nya Ahmad terjumpa satu iklan bantuan kepada pelajar. Dan scene yang ke-11 adalah shot type digunakan wide shot, camera movement menggunakan pan shot, dan locationnya berada di dalam bilik, dan note-nya pada itu Ahmad mengisi semua maklumat tentang dirinya.
Dan scene yang ke-13 adalah shot type menggunakan wide shot atau cut in. Camera movement menggunakan zoom out shot. Locationnya berada di ruang tamu. Dan notnya adalah Ahmad mendapat satu mesej bahawa permohonan telah diterima. Seterusnya. Baik, pada scene yang ke-13, saya menggunakan shot type wide shot dan two shot. Kamera movement menggunakan dolly shot. Locationnya berada di luar rumah. Dan niatnya adalah seorang staff berjumpa dengan Ahmad di luar rumah. Dan scene yang ke-14, saya menggunakan shot type wide shot. Camera movement pedestal shot. Locationnya berada di dalam bilik. Notification ialah Ahmad berasa bersyukur dan menunaikan solat. Selepas itu mendoa kepada Allah. Seterusnya kita pergi kepada skrip pada episod yang kedua. Okey, pada scene yang pertama ni saya menggunakan suara latar dan muzik. Okey, pada yang scene yang kedua ni ketika itu Ahmad sedang menduduki di dalam kelas dengan tekun dan mendengar guru yang mengajar. Scene yang ketiga, pada waktu ini Ahmad sedang mengalami kerosakan laptop. Okay. Dan scene yang keempat, pada scene yang keempat ini Ahmad dalam keadaan yang sangat marah. Okey, seterusnya. Baik, pada yang scene yang kelima ni, pada ketika itu Ahmad diredakan oleh adiknya iaitu Ainul. Dan pada scene yang keenam ni, Ainul telah memberi pinjam laptopnya kepada Ahmad untuk sementara waktu. Dan pada scene yang ketujuh, Ahmad memohon bersolat untuk menenangkan hatinya. Okey, baik, seterusnya. Pada scene yang ke-8 ini, saya menggunakan suara latar dan ketika itu Ahmad sedang membaca Al-Quran. Dan pada waktu ini Ahmad sedang menenangkan hatinya dengan baca Al-Quran. Dan pada scene yang ke-9 ni pula, Ahmad sedang membelik phone untuk melihat kerja-kerja yang diberikan oleh pensyarahnya. Okay, pada yang scene ke-10, Ahmad terjumpa satu iklan yang telah diberikan oleh satu agensi untuk memberikan laptop percuma kepada pelajar. Baik, scene yang ke-11 pula, Ahmad berasa maklumat itu baik dan dia mengisi semua maklumat yang diperlukan. Seterusnya. Pada scene yang ke-12, Ahmad mendapat beberapa hari pada kemudiannya mendapat berita bahawa permohonannya telah diluluskan. Okey, baik. Pada scene yang ke-13, di rumah Ahmad, di luar rumah Ahmad, datangnya satu agensi bernama Encik Saiful dan memberikan laptop itu kepada Ahmad. Pada scene ke-14, Ahmad berasa syukur dan melakukan solat sunat sujud syukur. Maafkan saya. Okey, itu sahaja pada episod kedua. Okey, baiklah. Sekarang untuk episod yang ketiga yang bertajuk ujian dalam pekerjaan. Okey, untuk pada episod 3 terdapat 3 karakter yang muncul di dalam penceritaan, iaitu Firman dan dia juga dipanggil sebagai adik. Yang kedua adalah Tuan Malik, iaitu ketua syarikat. Ketiga adalah Along. Okay, untuk scene pertama, shot type yang digunakan very wide shot, camera movement, pan shot, location, kawasan luar pejabat, note di suatu pagi yang indah. Scene kedua, shot type wide shot, camera movement, tilt shot, location di dalam kawasan pejabat, dan note firman hari ke pejabat dengan penuh kerisauan. Okay, untuk scene ketiga, shot type saya menggunakan mid shot, camera movement, pedestal shot,
location di bilik pejabat, dan note Firman termenung lalu dia tertidur. Scene keempat, shot type, saya menggunakan white shot, camera movement, pen shot, location di bilik pejabat, dan note Firman telah didatangi oleh ketua syarikat. Scene ketujuh, shot type yang digunakan adalah white shot, camera movement, dolly shot, location di hadapan rumah, note Firman pulang ke rumah dalam keadaan yang sedih. Scene yang ke-8, shot type, saya menggunakan white shot, camera movement, pen shot, location di bilik tidur, dan note Firman mengeluh kerana kecewa. Scene ke-9, saya menggunakan extreme close up pada shot type, dan location di bilik tidur, note dia Firman menghubungi ibunya. Untuk scene ke-10, shot type yang digunakan adalah matte shot, camera movement, pen shot, location di bilik tidur, dan note ibu Firman memberi kata-kata semangat. Scene ke-11, shot type yang digunakan adalah white shot, camera movement, pedestal shot, location di ruang solat, note Firman berdoa kepada Allah. Scene ke-12, shot type yang digunakan adalah white shot dan cut in. Kemudian camera movement, zoom out shot, location di ruang tamu, note Firman berehat. Kemudian telefon bimbitnya berbunyi. Okay, untuk scene ke-13, shot type yang digunakan adalah extreme close up, location di ruang tamu, note Abang Firman menghubungi Firman. Scene ke-14, shot type, close up, camera movement, zoom out shot, location di ruang tamu, note Firman mendapat berita gembira daripada abangnya. Scene ke-15, shot type, white shot, camera movement, pen shot, location di ruang tamu, note Firman mengucapkan kata syukur. Scene ke-16, shot type yang digunakan, two shot, camera movement, pedestal shot, location di bilik pejabat, note Firman diterima bekerja. Okay, sekarang penerangan untuk skrip pada episod 3. Scene pertama, saya menggunakan suara latar dan muzik latar untuk gambar bangunan pejabat tu. Scene kedua, Firman datang ke pejabat dengan penuh rasa kerisauan. Dan scene ketiga, Firman dia terlampau memikirkan, terlampau risau tentang keadaan yang berlaku iaitu COVID-19. Kemudian dia risau sama ada dia akan dipecat ataupun tidak, lalu dia pun tertidur. Pada scene keempat, sewaktu Firman tertidur, tiba-tiba ketua syarikat datang dan memanggil dia. Scene yang kelima, Firman diminta, pada scene kelima Firman diminta untuk datang ke pejabat bilik ketua syarikat. Kemudian ketua syarikatnya memarahi Firman dan menyatakan bahawasanya Firman akan dibuang kerja. Dan scene ke-6, Firman berlalu pergi daripada pejabat. Okay, untuk scene ke-7, saya menggunakan muzik latar sahaja. Untuk scene ke-8, ketika Firman sampai di rumah, Firman meluahkan perasaan kecewa dia di bilik tidur. Scene ke-9, Firman terlintas untuk menghubungi ibunya. Terlintas untuk menghubungi Umi. Okey, pada scene ke-10 adalah
dialog Firman bersama ibunya dan ibunya memberi kata-kata semangat. Scene ke-11, Firman berdoa kepada Allah dan memohon untuk diberikan petunjuk dan jalan. Kemudian scene ke-12, Firman tertidur di ruang tamu. Kemudian telefon bimbitnya berbunyi. Okey, pada scene ke-13, apabila Firman melihat telefon bimbitnya, Firman nampak yang Along ataupun abang dia menelefon dia. Okey. Scene ke-14 adalah perbualan antara Firman dan Along. Bahawasanya Along telah mengetahui keadaan Firman disebabkan ibunya menceritakan kepada Along. Kemudian pada scene 14 itu Along memberitahu Firman bahawasanya di tempat kerja Along itu memerlukan pekerja. Lalu pada scene ke-15 Firman mengucapkan tanda syukur kepada Allah, dan scene ke-16 Firman hadir ke pejabat Along dan Firman diterima kerja di syarikat Along. Okey, baiklah. Sekian untuk penerangan skrip daripada saya, dan sekarang adalah reference yang kami gunakan untuk mencari idea untuk penceritaan kami adalah, yang pertama kami menggunakan buku teks pendidikan Islam. Okey. Yang kedua kami merujuk kepada YouTube iaitu animasi Islami Sabar Menghadapi Ujian, dan rujukan ketiga kami merujuk kepada YouTube juga iaitu daripada Ustaz Abid Liu, Ujian Dalam Kehidupan. Okay, jadi itu sahaja pembentangan kami untuk video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.